Pintu syurga ada 8. Salah satu pintu syurga namanya Babus Sadaqah. Salah satu pintu syurga namanya pintu sedekah. Mahsyar nanti, kumpulan yang sedekah banyak ni dipanggil masuk ke dalam syurga melalui pintu sedekah, kemudian ditutup pintu sedekah buat selama-lamanya. Tak ada dah orang akan masuk daripada pintu sedekah. Malam ni saya ajak tuan-tuan dan kita semua cuba tanya diri masing-masing, ibadat apa yang kita rasa bahagia dan rasa manis bila kita buat. Kalau rasa manis ketika solat, masuk melalui pintu solat. Contoh, kalau rasa manis tenggelam dengan iman ketika berpuasa, insya-Allah masuk melalui pintu puasa. Ada orang dia kaki jihad. Jangan kata jihad dah habis. Zaman jihad belum habis. Sikit masa lagi akan datang pintu jihad dan peluang jihad yang begitu banyak. Ada orang dia gila berjihad dengan ikhlas dan dia masuk melalui pintu jihad. Dan ada manusia sedekah dia benci, Quran dia tak suka, majlis ilmu dia tak suka, jihad dia tak suka, puasa tak rasa kemanisan, solat tak rasa kemanisan. Yang tu nasihat untuk saya dan kita semua untuk bersihkan hati dan minta dengan Allah hati yang baru. Kerana hati itu telah pun rosak dan hitam kesemuanya. Bahaya. Tiap-tiap manusia dia ada satu benda yang dia seronok buat, insya-Allah. Tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang dia ada satu benda yang dia seronok buat, ibadat. Dia suka bangun malam. Sedekahnya kurang, puasa sunatnya kurang. Tapi dia suka bangun malam. Maka dia akan masuk syurga melalui pintu itu, insya-Allah. Isteri Nabi ada 11 orang. Sayyidatuna Zainab bintu Khuzaimah digelar Ummul Masakin. Isteri Rasulullah, tiru perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia di dalam alam ini yang berani mengeluarkan hartanya dan hanya tinggal air kosong sahaja di rumah. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi. Satu-satunya hamba Allah. Termasuk saya yang bercakap ni tak termasuk. Tak termasuk. Satu-satunya hamba Allah di atas muka bumi ni yang berani memberi harta sehingga berbaki hanya air kosong, beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi latih zaujatihi radhiyallahu anhunna. Nabi latih. Nabi solat asar, bagi salam tak sempat wirid, Nabi bangun, langkah paha sahabat, keluar, sahabat semua tengok. Nabi masuk ke dalam rumah salah seorang isteri, Nabi keluar, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ke mana tergesa-gesa?" Nabi kata, "Teringat berbaki sebentuk emas di dalam rumah, maka aku keluar segera untuk sedekahkan emas itu kerana aku takut aku mati di dalam rumah aku ada dunia dan ada emas." Sebentuk je, sebentuk. Kita 13 bentuk baru cincin. Orang perempuan malam ni wajib bagi barang kemas sebelum balik. Gelak kuat tu macam gelak mau ke gelak tak mau. Sayyidatuna Zainab bintu Khuzaimah digelar Ummul Masakin. Macam Uncle Kentang tu lah, orang gelar Uncle Kentang kan. Cina, ya Allah, malu muka. Dah lah tak Islam, bagusnya hati dia. Orang bukan Islam, kalau buat baik, Allah balas di dunia, bukan di akhirat. Allah akan balas siap-siap di dunia. Dia dapat anak yang baik, dia rezeki dia
diganda oleh Allah, bukan Islam. Kemudian Sayyidatuna Zainab bintu Jahash, isteri Rasulullah juga digelar sebagai panjang tangan. Peribahasa Arab panjang tangan ni maksudnya pemurah. Atwalul yad, tulul yad. Panjang tangan peribahasa Arab pemurah. Isteri kedua Rasulullah digelar sebagai seorang pemurah. Dan isteri ketiga, saya cerita 3 aja untuk orang perempuan. Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakar. Ayah beliau radhiyallahu an, ayah Sayyidatuna Aisyah, kalau bab ibadat dan iman nombor 1 di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau himpun iman semua umat Rasulullah di sebelah dan timbang dengan iman Abu Bakar, la rajaha imanu Abi Bakrin, nescaya lebih berat iman Abu Bakar. Sebab Abu Bakar dia bawah Rasulullah dari segi bersedekah. Kalau dia sedekah, dia bagi semua duit tunai, tapi di rumah masih berbaki lagi. Ada harta lain lagi, ada kuda, ada unta, ada kambing, ada lagi harta lain. Dia tak sampai tahap Rasulullah, tetapi dia memberikan kesemua tunai yang dia ada. Maka dalam perang Tabuk, Sayyidina Umar bawa keluar separuh daripada duit dia. Ini semua orang kaya, Sayyidina Abu Bakar, Abdul Rahman ibn Auf, Suhaib Ar-Rumi, ni Abu Talhah Al-Ansari, ni sahabat-sahabat yang jutawan, Uthman ibn Affan, sahabat-sahabat yang jutawan. Sayyidina Abu Bakar bawa ke semua wang tunai, Sayyidina Umar bawa separuh. Kalau dalam tabung haji plus KWSP plus dalam akaun ada 400,000, Sayyidina Umar bawa 200. Bawa main darunatik malam ni. Contohlah, Sayyidina Abu Bakar bawa semua. Sayyidina Abu Bakar bawa ke semua tunai itu. Dan dia seorang kaya. Sayyidina Abu Bakar seorang kaya. Bila dia datang longgokkan hartanya, Nabi tanya, "Madza abqaita li ahlik?" Apa yang kamu tinggal untuk ahli keluarga kamu? Sayyidina Abu Bakar kata, dia jawab, "Abqaitu lahumullah wa rasulah." Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasul. Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasul. Bila tanya Sayyidina Umar, "Wahai Umar, untuk siapkan peperangan Tabuk ini, apa yang kamu bawa?" "Separuh ya Rasulullah." "Apa yang kamu tinggal untuk ahli keluarga kamu?" "Separuh." Maka kata Sayyidina Abu Bakar, "La usabiquka ala syai'in abada." "Wahai Abu Bakar," kata Sayyidina Umar, "aku tidak akan dapat menandingi kamu di atas satu pun ibadat selama-lamanya." Tak mampu. Iman Abu Bakar yang meluncur jauh meninggalkan para sahabat. Abu Bakar tak payahlah tuan-tuan. Abu Bakar, saya pun sembang kalau cerita Abu Bakar, dia pun sama, berani ke? Saya bagi tengok, tu jam dia, tu cincin tu. Maka saya sebut tuan-tuan kisah-kisah ini untuk menjadi penguat semangat kepada kita semua melakukan kebaikan.